Al-Hidayah kembali menemani anda. Saudara, Surah Al-Adiyat memberi pengajaran kepada kita tentang ancaman Allah kepada manusia yang ingkar dan sangat mencintai harta benda. Melalui surah ini, kita diingatkan bahawa setiap perkara yang dilakukan di dunia ini akan mendapat balasan yang setimpal setelah kita dibangkitkan dari alam kubur kelak. Untuk mendalami makna surah ini, Al-Hidayah membawa anda bersama yang berbahagia Dr. Fatimah Az-Zahra menerusi segmen Tafsir. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Quran kita ni Allah sifatnya sebagai hidayah, bertunjuk kepada kita dan penawar untuk hati kita, penawar untuk jiwa kita, penawar untuk otak kita. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam." Surah Al-Isra. Sesungguhnya Quran itulah yang tunjuk kepada kamu jalan yang lebih lurus. Hari ini muslimin dan muslimat, surah Al-Adiyat yang kita selalu baca dalam sembahyang sebagai surah pendek. Seelok-eloknya hari ini insya-Allah kita baca bela-bela faham, baru insya-Allah mudah-mudahan boleh khusyuk waktu sembahyang. Adiyat artinya pergi mari, itu adiyat. Kisah apa surah ini nama Al-Adiyat? Oleh kerana Allah Subhanahu wa taala guna dalam sumpahnya, wal-adiyati dhabha. Itulah nama surah ini, Al-Adiyat. Banyak ahli tafsir bagi tahu Allah guna dalam sumpahnya ialah kuda berang yang duduk pergi mari dengan sebab buat suara dhabha, itu suara kuda. That is why Allah Subhanahu wa taala sumpah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha. Demi kuda perang yang duduk pergi mari dan buat suara dhabha. Dhabha artinya itu dhabha. Fal muriyati qadha. Bila dia duduk cepat-cepat, mestilah keluar macam api daripada kukunya bila kena bumi. Fal mughirati subha. Rasulullah selalu suka sallallahu alaihi wasallam kalau kuda berperang yang pergi di jalan Allah ni, fi sabilillah, jihad ni, mesti waktu subuh. Fa atharna bihi naq'a. Bila dia duduk jalan cepat-cepat, banyak debu terbang, mesti. Fawasatna bihi jam'a. Dan dia mesti kumpul jam'a dulu, ramai-ramai kuda, baru bila musuh tingguh takut. Jadi Allah Subhanahu wa taala guna kuda ni dalam sumpahnya, oleh kerana kuda waktu itu main peranan yang paling penting dalam war, dalam perang. Seperti sekarang kalau kita ada helikopter, ada atomic bomb dan sebagainya, Allah guna kuda berperan dalam sumpahnya. Al-Hidayah turut membawa tips kepada pengguna bersama yang berbahagia Datuk Dr. Makmur Osman menerusi segmen Pengguna Prihatin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar?
adik-adik anak-anak, para pendengar, para penonton yang saya muliakan, mudah-mudahan pagi ini menjadikan sesuatu yang lebih hebat, cemerlang dan berbahagialah anda di samping keluarga masing-masing ya, pagi-pagi ini. Dan kita sampai ke episod ke-53. Apakah lagi antara rahsia-rahsia untuk kebahagiaan rumah tangga, insya-Allah. Dan pagi ini kita masih sambung lagi, apakah rutin-rutin positif yang patut kita bentuk dalam rumah tangga kita agar rumah tangga kita sentiasa ya digamit, ya didatangi kebahagiaan, keharmonian yang hakiki ya. Dan rutin ni nak sambung ya, rutin yang kelima. Yang minggu lepas kita bincang tentang 4 rutin yang positif. Ni rutin kelima ialah jangan jawab telefon jika menjawab telefon itu boleh mengganggu urusan keluarga. Ini pun satu nasihat yang kalau sekali dengar macam negatif. Janganlah bersangka buruk. Jangan jawab telefon pada masa-masa yang tertentu. Tak apalah. Sekarang kita dah ada handphone dan macam-macam ya. Kalau phone kat rumah tu berbunyi, kalau phone kat handphone bolehlah jawab. Kita nak keluar, nak pergi makan, nak pergi riadah, keluarlah. Tiba phone kat rumah berbunyi. Kita sibuk patah balik. Kadang sampai 10 minit, 15 minit dah terbengkalai. Bersungut orang yang tunggu kita. Betul tak? Ini tension. So jangan jawab telefon. Saya cakap kat saya, tak apa. Tak payah jawab telefon. Kalau perlu, kalau penting, dia akan telefon balik. Ya, kalau tak dapat telefon rumah, dia akan telefon handphone. Kat rumah kita ni ada 5 handphone, anak ada 5, 4, 3 orang sebagainya. Maka semua ada handphone. InsyaAllah mereka, kalau mustahak, ada orang sakit, ada kematian, pasti dia akan cari nombor lain. So jangan risau. Betul pun. Every time saya cakap itu, jawabnya, alah, kawan anak yang tanya, yang boleh nak main bola ke, tak kritikal lah. Tapi oleh kerana menjawab telefon tadi, terganggu urusan keluarga. Tengah makan bersama, rosak. Tengah mesyuarat keluarga, rosak. Tengah nak keluar bersama, nak pergi outing, nak pergi makan, rosak. Tunggu 10-15 minit. Yang nampak tak? Sebab nak jawab telefon yang kadang tak sepenting mana. So itu maksud saya, ya. Kalau bunyi telefon, ring telefon tu berbunyi pada waktu urusan keluarga sedang dijalankan, it's okay. Kita nak sembahyang berjemaah, telefon bunyi, biarkan, tak apa, it's okay. Kalau mustahak, dia akan telefon balik. Itu prinsip hidup saya, ya. So insyaAllah, bukan kita ni anti-sosial, tidak, ya. Kita tidak anti-sosial, tapi kita nak mengutamakan keluarga kita. Itu maksud saya. So jangan jawab telefon. Kalau menjawab telefon itu boleh mengganggu urusan keluarga yang penting pada waktu itu, ya. Okey. Prinsip ataupun petua yang seterusnya, ya, untuk kita membuat rutin-rutin positif lah, kita kena hidup dari kalbu. Live from your heart. Kita kena hidup dari kalbu kita. Bukan mengikut adat, bukan mengikut apa yang orang lain harap, bukan mengikut apa jiran buat ataupun jiran harapkan. No. Kita hidup dari kalbu, artinya apa kita buat datang dari hati. Lillahi ta'ala, ikhlas. Ya, wajib ikhlas dalam setiap apa yang kita lakukan. You nak buat apa pun bukan sebab kita kalau buat ni kan apa orang lain kata. Ni kalau kenduri ni tak besar-besaran, takkan sampai 3-4 lauk aja. Dia kena 7 lauk. Ya, kalau buat kenduri kena 7 lauk. Kalau tidak kan ni dah datang dari kalbu sebab datang daripada tuntutan orang ramai. Apa orang lain kata nanti? Tak ikhlas, aku tak ikhlas tu. Dari kalbu, aku nak sedekah lillahi ta'ala, aku nak jamu orang dengan 7 jenis lauk. Alhamdulillah. Bukan sebab nak berlawan-lawan, bukan sebab nak pengharapan, nak mulai pengharapan orang yang memang pengharapan takkan sampai terbendung sampai mana pun. Pengharapan orang melangit tingginya. Ya? So hidup dari kalbu, jangan hidup daripada tuntutan adat ataupun tuntutan persekitaran. In most cases it is true, ya. Jadi jangan kita sampai tidak ikhlas. Jangan kita bertindak macam terpaksa. Ya, bila terpaksa maka keikhlasan sirna daripada usaha kita. Dia lari daripada usaha kita. Ya. Alright. Itu nombor 6, rutin nombor 6. Rutin nombor 7 yang kita kena buat dalam rumah tangga kita agar lebih bahagia ialah kotakan setiap janji. Don't over promise but over deliver. Janji sikit tapi pemberiannya lebih. Kita bagi lebih daripada janji. Janji nak berikan hadiah sikit tapi kita berikan lebih.
Tak janji ke anak untuk bawa keluar, tapi kita bawa keluar. Ini yang bagus. Jangan over promise, jangan terlampau berjanji, ya, sampai tak ditepati. Biarlah kita lebih memberi dengan tak banyak janji. Kan bagus? Sebab ini sangat penting. Sebab mak bapak sering lupa janjinya, anak-anak takkan lupa janjinya, terutamanya anak-anak yang kecil. Mereka amat-amat ingat. Dia ingatannya macam fotografi, macam kamera, menangkap setiap apa yang mak bapak cakap. Kadang mak cakap tu sambil lalu dengan tak fokus pun, dia tak perasan pun nak boleh cakap. Tapi anak-anak amat-amat perasan tentang apa yang mak bapak cakap. Dan mereka tuntut sampai ke, bukanlah sampai ke liang lahat, ya, to the letter. Apa yang mak cakap, setiap patah yang mak cakap akan dituntut, akan apanya kebenarannya. Yalah, nanti mak belikan hadiah. Dia akan minta dia tu. Nanti mak berikan gula-gula. Dia akan minta gula-gula tu. Nanti petang kita makan aiskrim. Minta aiskrim tu. Nampak nama? Ni. Jangan berjanji kalau sukar untuk ditepati. Ada orang berjanji sekarang untuk menenangkan anak-anak. Tapi memang dalam kepala dah niat dah. Dia tak akan menepati janji. Ini berdosa. Berbohong pada anak-anak yang tidak berdosa, hukumnya berdosa. Berbohong pada anak yang tak berdosa, anak-anak tak berdosa, ya, berdosa. Tapi kalau kita buat kasar pada orang yang kasar, itu namanya sedekah, ya. Menipu orang yang penipu, takut-takut sedekah jugalah. Tapi kena cek tipu yang macam mana, masalah yang macam mana. Okey, tu nombor 7. Nombor 8, ya, kalau beli barang baru, kena buang barang lama, barulah harmoni rumah tangga. Kalau beli barang baru, tak buang barang lama, apa jadi? Rumah jadi store. Bahagia rumah tangga. Ada orang telefon saya, bukan, dia email kat saya. Dia kata rumahnya, ya Allah, dia kata nak duduk pun susah, punya banyaknya barang. Ya, mak dia cukup suka, bapak ke mak ke apa, suka sangat kutip barang-barang antik ni sampai tak ada ruang langsung untuk bergerak. Jangan ke mana-mana, kita sambung selepas ni, ya, insya-Allah. Alhamdulillah, terima kasih kerana masih bersama. Dan di akhir blok pertama saya sebut tadi tu, ya, kalau kita nak mengharmonikan rumah tangga, nak bahagia rumah tangga, kalau beli barang baru, buang ataupun hindarkan barang lama. Ini semualah tuan-puan, barang fizikal, barang tidak fizikal pun kena begitu, ya. Saya banyak kes-kes yang saya terima untuk kes-kes kaunseling lah, ya. Ada rumah tangga yang sesak, memang sesak, penuh sesak sebab beli barang baru, baru, bukan balu, ya. Kalau beli balu tu cerita lain, ya. Ya, dia buang barang yang lama, ketepikan. Bukan buang tu maksudnya bagi kat orang lain, lelong. Sebenarnya kat negara barat, dia ada garage sale, ada car boot sale, ada backyard sale. Itu bagus sebenarnya. Satu budaya bagus untuk melapangkan rumah tangga daripada kesesakan barang-barang lama yang masih elok. Dia simpan tu sebab masih elok. Ada nilai-nilai sentimental, ya. Tak apalah, ya. Tapi kita kena hidup, kena berterusan. Jadi macam mana? Takkanlah baju tahun 60-an nak simpan. Memanglah baju ni lah abah tackle mak engkau. Macam mana abah nak buang? Jadi macam mana nak simpan? Tak muat dah almari buruk abah tu, ya. Dia punya wardrobe tak muat dah. Sebab baju tahun 60-an masih simpan. Yang lap lip, bell bottom, ya, dan sebagainya. Tak muat pun, nak pakai tak muat sebab baju dah mengecut. Baju dah mengecut, jadi mana muat? Badan okey. Nampak? Ya, so ini dia contoh-contoh. Tolong, ya, tolonglah mak bapak, you cuba bincang dengan orang-orang sekitar pun tak apa. Mari kita buat lelong ke ataupun bagi kat rumah orang tua, rumah anak yatim yang masih perlukan, ya. Komputer buruk yang masih berfungsi, yang masih boleh pakai, masih kat situ. Ni rumah saya pun termasuklah, ya. Baju-baju, tunggu orang mangsa tofan, mangsa banjir, mangsa beribut, barulah kita nak menghantar barang-barang ni keluar negara. Kan nampak tu masa dulu kan, kes-kes tu kita hantar bawa kapal-kapal. Tapi kalau tidak, apa berlaku? Inilah dia. Bila sesak rumah tangga, bila rumah tangga kita sesak dengan barang-barang, otak berserabut tau. Bila otak berserabut, maka hubungan rumah tangga pun jadi tension, stres. Ini kaitannya. So tolong, ya. Apa yang saya masukkan ialah, kalau kita beli barang baru, tolonglah keluarkan, nyahkan, ya, buang ataupun alihkan barang-barang lama supaya rumah tangga kita tidak sesak, ya, dengan benda-benda lama. Begitu juga ada sifat baru, buang sifat lama.
Sebenarnya sifat lama tak boleh dipecahkan, tak boleh dibuang. Dia boleh digantikan dengan sifat baru, dengan tabiat baru. Ya, so tabiat lama itu ya memang kena digantikan dengan tabiat baru. So itulah sama juga dengan semua perkara. Kalau kita buat begitu, insya-Allah rumah tangga kita pelan lama akan jadi lebih bahagia, lebih tenang, lebih harmonis, lebih teratur. Al-maklum, tidak sesak dengan barang-barang lama. Jangan marah ya. Orang yang suka mengutip barang lama, memang barang lama masih ada guna, tapi menyusahkan hidup, menyusahkan orang yang masih hidup. Kesian orang yang sekitar, anak-anak kesian, suami isteri kesian. Kadang suami punya gila, ya rumahnya sesak. Kadang isteri punya tak betul, rumahnya sesak. Kadang mak tak betul, rumahnya sesak dengan barang-barang yang tak banyak manfaat tapi menyesatkan. Dalam kutip habuk, ya boleh buat penyakit, ya ada mungkin serangga, ada lipas kudung, ada ular tedung dan macam-macam lagi. Ya, okey, lagi. Ini satu lagi petua atau rutin yang kadang-kadang kalau sekali dengar memang orang kata tak munasabah. Untuk membahagiakan rumah tangga, biarkan anak rasa bosan. Untuk bahagia rumah tangga, biarkan anak rasa bosan. Nah, kan sekali dengar kata, apa gila Dr. Fazilah ni? Kalau anak aku boring, mana boleh bahagia? Inilah dia. Kadang mak bapak terlampau sibuk sangat nak membuat satu perkara agar anak tak boring. Dia macam-macam dia buat. Belikan mainan, ya, dia dah boring, belikan lagi mainan baru. Boring, belikan makan baru. Boring, belikan lagi kasut baru. Boring. Apa jadi? Akhirnya anak-anak tidak langsung kreatif, langsung jadi anak-anak yang manja, mengada-ngada sebab boring aja. Mak bapak akan terus terkam untuk memberikan sesuatu agar tidak boring. Nampak tak kesannya? Kesannya mak bapak akan sengsara. Anak-anak tidak kreatif, anak-anak mengada-ngada, anak-anak over pampered, anak-anak akan menjadi anak-anak yang sentiasa berharap ya dia akan dapat apa yang dia nak kalau dia boring ataupun tak selesa dengan keadaan. Nampak tak? So biarkan anak boring. So bila anak boring kita akan bincang, okey, kalau kamu boring apa tu buat? Jangan terus bagi, jangan terus melenting. So biarkan dia boring. Sebab orang bila ada masalah, otaknya akan berfungsi. Bila ada masalah, otaknya akan bekerja, akan lebih inovatif dan kreatif. Betul tak betul? InsyaAllah betul. Tak semua cakap saya betul, tapi yang ini mudah-mudahan betul. Mudah-mudahan lah. Ya? Maklumlah kita kan ikut nafsu. Ya, kadang bukan dapat hidayat kadang. Ya? So, ini yang saya nak pesan. Tolong ya mak bapak, jangan terlampau memuakan anak-anak, memanjakan anak-anak, sampai tak nak langsung, oh I don't want to keep my kids boring, you know. I pun baru beli stamp ni, I beli coin ni, yang I nak beli ni pula, I nak beli ular sawa lah sebagai pet ya, binatang kesayangan supaya anak I tak boring. Ya, dia belikan hamster, dia belikan ular sawa tu lama-lama jadi 18 kaki, lama-lama telan orang. Mana boleh? Ya, jangan main-main, jangan main-main. Dah berlaku lepas ular dia. Satu perumahan kecoh. Bahagia rumah tangganya tu. Oh, jangan. Ya, ini dia. So biarkan ya anak-anak rasa boring. Ya, jangan asyik nak memenuhi selera mereka yang tidak terbendung, ya. Nombor 10. Ya. Bersedia menghadapi masalah. Kalau kita bersedia menghadapi masalah, kita akan kurang masalah. Ya. Seorang anak jumpa saya, seorang menantu lah kata, mak mentua saya, apa I buat semua dia marah. Ya, I buat kek pun dia kata, apa lepior sangat kek kamu ni? Ya, tak naik. Ya, apa ni? Apa dia buat? Ialah sebab anak itu, menantu itu bukan pilihannya. Saya kata, cara terbaik untuk menawan hati mak mentua you ialah anggap mak macam mak you sendiri. Jadi you tak kecil hati pun kalau dia merungut. Keduanya, bersedia untuk dapat cemuhan. Bila you bersedia untuk dapat cemuhan, bila dia cemuh you tak kecil hati. Dah berapa tahun dah you kahwin dengan suami you ni? 10 tahun. 10 tahunnya kena kutuk dia mak betul. Ya. Takkanlah kamu tak belajar sesuatu. Bersedialah untuk kena kutuk. Dan ingat, ya, kutukan dari mak sendiri. Mak mentua macam mak awak sendiri. Jadi you tak kecil hati, faham? Jangan kecil hati. So, bersedia untuk terima masalah. You bagi makan anak umur setahun. Jangan tumpah-tumpah, nanti mak marahkan. Memang naas lah. So, bersedia untuk anak tumpahkan nasi, tumpahkan susu. Okey lah tu. Ya, jangan ke mana-mana, nanti tumpah hati saya. Ya, jumpa lagi selepas ni, insya-Allah. Alhamdulillah, terima kasih kerana masih nak lagi dengan saya. Nak bersama saya dalam Motivasi Pagi blok ketiga. Dan di blok kedua tadi ujung tadi saya sebut, kita bersedia untuk menghadapi masalah.
kita lebih bahagia rumah tangga. Jangan mengharapkan kesempurnaan setiap masa, nanti kita kecewa. Kalau tengok kita awak tu dah tayarnya bunga tak berapa banyak, ya, the flower is gone. Your tire has no flower. Tayar dah tak banyak bunga. Apa yang patut buat? Kalau belum mampu nak tukar tapi nak bawa tayar spare, cek tayar spare dalam tu okey tak. Jangan pula tayar spare pula awak kempis, nak cari naas lah. Jack ada tak jack? Jack untuk tukar tayar ada tak? Inilah maksudnya, sediakan hujan sebelum payung. Ya, sediakan hujan sebelum payung. Bukan salah cakap ni. Kita harap, bukan kita harap ada problem, tapi memanglah dunia ni tidak sempurna untuk kita. Maka memang ada masalah. So memang akan hujan. So sediakan hujan sebelum payung. Arti kita dah sangka benda ni akan berlaku. So problem akan datang. So sediakan. Ya. So dalam kereta awak ada first aid kit. Kalau ada, alhamdulillah. Ada fire extinguisher, pemadam api. Ada ubat spray nyamuk tak? Kamu lah tahu kena tidur ya kat mana-mana yang tak ada spray nyamuk. Ya, ataupun kadang odorono dah habis ya, pewangi badan dah habis, you spray dengan spray nyamuk pun okey juga. Ya, okey jugalah, boleh tahan lah kejap. Okey. So ini dia. So prinsip ataupun rutin yang ke-10. Rutin yang ke-11, ini dia. Rutin ke-11 untuk bagi rumah tangga ialah biarkan ruang-ruang kosong dalam diari anda. Biarkan ruang kosong dalam diari anda. Kadang saya lah, maaf ya. Maaf, ini bukan sombong. Kadang saya tengok dari saya, banyak kosong. Bila orang kata, ada kosong ni tak tu? 14 ni kosong. Ni kosong. Ini silap ni. Sebenarnya saya kadang, saya tak nak jaga diri saya. Saya suruh anak buah saya jaga diri saya. Dan saya beritahu dia, biarkan diri saya kosong pada masa-masa tertentu. Hari Jumaat kosongkan. Kadang-kadang hari Senin kosongkan. Kalau Sabtu Ahad saya mengajar, hari Senin kosongkan. Untuk siapa? Untuk diri saya. Untuk siapa? Untuk keluarga. Ya, jangan penuhkan diary anda. Ada orang berbangga-bangga. Hui, aku punya diary hebat. Aku punya diary tengok sampai tahun 2007 penuh. Nampak? 2007 penuh. Berbangga-bangga. Pada saya ini orang yang tak hebat sebab dia mementingkan diri tapi tak mementingkan keluarganya. Minta maaf ya. Kadang saya masa muda-muda dulu terlibatlah. Ya. Berbangga-bangga dengan kalau dari saya penuh. Seronok cerita orang. Sibuk doktor? Oh ya, boleh tahan. Sibuk. Hari ini saya kat Brunei. Besok kat South Africa. Ya. Mungkin minggu depan saya ke Singapura. Bangga. Sibuk. Kalah Perdana Menteri. Sekarang dah tua-tua. Saya tak seronok. Sibuk ke tu? Tak. Macam orang lain juga. Tak sibuk sangat. Saya seronok kalau cakap orang saya tak sibuk sangat. Artinya, ada masa untuk saya, ada masa untuk keluarga, ada masa untuk berfikir, ada masa untuk ibadah, ada masa baca Quran, ada masa ruang kosong dalam you punya diary. You macam mana? You macam mana? Jangan sibuk-sibuk lah. Buat baik macam nak mati esok. Kang sibuk dalam penuh diary, mati esok kalang kabut tak bersedia untuk mati. Orang yang diarynya penuh, dia tak bersedia untuk mati tau. Dia bersedia untuk hidup. Bahaya tu. So maaf ya. I'm not saying that CEO kena kosongkan diary. Kena kosongkan diary. Ada masa untuk main golf. Boy, yang main golf lah. Ya, dia tak ada kerja lain, main golf. Okey lah tu. Saya masa muda-muda pun main golf juga dulu. It's okay. Ya, okey. So, ini dia. So, ada orang rasa hiba kalau dari dia kosong. Sekarang, rasa hiba lah kalau dari awak penuh. Sebab anda terhutang masa yang berkualiti untuk keluarga anda. Kata nak cakap tentang bahagia rumah tangga, and yet your diary is so full. Anak-anak kena buat appointment 2 bulan sebelum berjumpa awak. Anak-anak kena buat appointment 2 bulan untuk makan bersama. Is that the kind of life you want to lead? Itu yang you bangga-bangga? No lah, not worth it. Not worth it. Of course, anda mungkin hebat, anda mungkin bertanggungjawab, tapi tolong dari anda kosongkan sedikit untuk keluarga. Sebab isunya keluarga yang bahagia. Sebab orang yang hebat kena datang dari keluarga yang bahagia. Kalau keluarga anda tak bahagia, anda tak boleh jadi hebat. Dan anda tak boleh jadi pemimpin yang terbilang kalau keluarga anda sendiri tidak bahagia. Maaf ya, jangan tersinggung. Sebab ini penting. Lagi, jangan tunggu tergantuk baru nak tengadah. Itu petua nombor 12, rutin nombor 12. Ya. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, kita ni banyak tergantuk baru tengadah. Dah kena musibah baru nak sedar diri. So why not sekarang ni kita dengan apa benda-benda kecil, nikmat-nikmat kecil dan besar yang kita dapat rumah tangga kita renung. Ya. Kadang-kadang kita tak perasan. Ya Allah, masuk rumah bisingnya, rumah berserak. Ya Allah, seraknya. Anak 7 orang. Ya. Anak 7 orang yang sulung 7 tahun. Faham? Anak 7 orang yang sulung 7 tahun.
Yang bungsu baru 40 hari. Faham tak? Saya tahun 1 macam padi malinja. Itulah dia. Ini contohlah. Ini mustahil ke? Tak mustahil. Adik-adik saya pun lebih kurang gitulah, ya, selang setahun aja. Adik-adik pun tak ramai, cuma 12. So ini dia. So artinya kadang orang dia sibuk dengan Allah bising tak tahan pening. Orang lain maaf ya, 20 tahun bertunggu lumus, anak seorang pun tak dapat. 20 tahun bekerja siang malam untuk dapat anak, tak dapat. Bayangkan, realiti, kisah benar. Ada seorang sahabat saya, kira sahabat lah, ya, dia dokong anaknya ke airport, ya. Sahabat-sahabatnya, tuan, anak saya tuan. Tuan, anak saya kata, kenapa orang ni, ya? Kenapa dia sibuk memperagakan anaknya? Tanya dengan orang sebelah, siapa? 20 tahun kahwin baru dapat anak. Oh, subhanallah. Nampak? So, inilah dia. You takkan rasa ni semua bila you tak tengok orang yang sengsara tak ada anak langsung. So tengok, ni nikmat-nikmat yang sangat besar ni. Anak ramai nikmat besar, anak 1 nikmat besar, anak 2 nikmat besar. Saya anak 3 orang, alhamdulillah, nikmat besar. Tak ada anak pun juga satu ujian yang mungkin dalam bentuk nikmat yang kita tak tahu. Ya, of course lah, ya, kita kena redha, ya, carilah anak angkat dan sebagainya. So jangan tunggu kita, ya, dah sengsara baru kita nak appreciate atau menghargai rahmat, ya, kebahagiaan yang Tuhan telah bagi banyak kat kita, ya. Sebab kebaikan ni, ya, kebaikan ni memang datang dalam berbagai-bagai bentuk. Kebaikan pun kadang ujian. Dalam ujian ada kebaikan, dalam kebaikan ada ujian yang tersembunyi. Ya, jangan sedih kalau makan nasi dengan sekadar tempe. Sebab untuk Jawa-Jawa itu dah best sangat. Ni yang tak berapa Jawa yang komplain ni. Ya, nasi dengan tempe tu sudah enak wak, enak. Itu dia. So ini dia. So jangan marahlah. Jadi itu satu perkara yang ingin saya sampaikan. Dan last sekali ialah, ya, kita terima ujian dan musibah dengan tenang. Last sekali yang berkaitan, ya, terima ujian dan musibah dengan tenang dan redha. Setiap musibah tu ada dia punya hikmah yang tersembunyi, kena redha. Sebab Tuhan takkan uji kita kalau Tuhan tak tahu yang kita tak mampu untuk menanggungnya. Tuhan tahu kita memang mampu untuk menanggungnya, dan ujian yang Tuhan beri itu untuk kebaikan kita kalau kita faham, kalau kita insaf, kalau kita redha. Ingat, ya, ya, segala ujian yang Tuhan berikan kita untuk kebaikan kita. Untuk kebaikan kita, sama ada untuk menyedarkan kita, sama ada untuk mencuci dosa, sama untuk menaikkan martabat kita, sama ada untuk, ya, memberikan yang terbaik. Sebab, ya, kata Nabi SAW, sebelum Tuhan bagi benda yang baik, Tuhan akan berikan kita musibah. Sebelum datang hasanah, akan datang musibah dulu. Ya, sebelum benda baik datang, musibah datang. So, sebelum tuan-puan marah kat saya, biarlah saya undurkan diri. Ya, minta ampun, minta maaf. Mudah-mudahan hari ini membawa sesuatu yang lebih baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum